Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Sesungguhnya segala pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan dengan Allah, kita memohon petunjuk dan juga keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Demikian juga sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada barang suatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan juga tidak ada seteru padanya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan juga penyampai risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya selawat dan salam ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah melimpahkan selawat dan salam ke atas Ibrahim dan juga keluarganya. Demikian juga segala kelebihan kepada Muhammad, hamba dan juga Rasulullah dan kaum kerabatnya, sebagaimana Allah melimpahkan kelebihan ke atas kaum kerabat Ibrahim alaihi salam. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan juga kita sekalian untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedaya upaya kamu, taat dan dengarlah kepada kata-kata pemimpin kamu, dan juga infakkanlah harta-harta kamu. Barang siapa yang dicabut daripada jiwanya perasaan kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah pada hari ini adalah satu tajuk yang jarang orang cakap, kerana ramai orang memikirkan diri dia sendiri. Ramai orang jadi takut terhadap diri dia, lalu dia diamkan tajuk ini. Kita hari ini akan berbicara tentang amanah. Amanah, satu benda yang paling berat yang telah Allah turunkan kepada hamba Allah sekalian. Itulah amanah. Hidup manusia di atas muka bumi ini adalah menanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salah satu ciri kamu mengenal munafik adalah idza tumina khana. Apabila mereka diberikan amanah,
lalu mereka mengkhianati amanah itu. Ini adalah ciri munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amanah ini merentasi agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi rasul, ketika baginda masih muda, orang berebut pada ketika itu siapa yang nak meletakkan Hajarul Aswad. Maka orang berbincang, siapa masuk masjid dahulu dia letak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pertama. Lalu Arab ketika itu mereka berkata, hadzal amin radina. Orang ini kami percaya kerana amanah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pecah amanah ini adalah satu dosa yang cukup besar. Dalam Al-Quran Allah menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Badar. Orang kumpul-kumpul harta rampasan perang, kurang satu jubah. Kurang satu jubah warna merah. Lalu pada ketika itu orang berkata, mungkin jubah ini Nabi Muhammad ambil kot. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran pada ketika itu, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah turunkan ayat menyebutkan maka tidak ada kewajaran sama sekali bagi Nabi untuk pecah amanah. Lalu Allah berfirman, sesiapa yang pecah amanah pada hari kiamat dia akan datang dengan amanah yang dia mungkiri itu. Dan kemudian setiap orang akan dihisap amalannya, sedangkan pada hari itu mereka tidak dizalimi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dengar firman Allah ini, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia akan datang membawa amanah yang dia mungkiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Fadzakara al-ghulul wa 'azzamahu wa 'azzama amrahu. Nabi cerita tentang pecah amanah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua orang kena dengar. Polis, tentera, marin, pegawai laut, ketua kampung, JKKK, apa semua ni kena dengar ni. Ini penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamah. Nabi kata, aku tak nak jumpa kamu di hari kiamat nanti. Wa ala raqabatihi syatun laha thugha. Dalam keadaan dia datang, dia akan bawa kambing di atas kepala dia. Lalu kambing itu berbunyi. Dan dia akan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anqidhni. Wahai Rasulullah, tolonglah selamatkan aku. Kambing ni datang daripada mana? Daripada dunia dulu. Kambing ni kok mana dia mai? Orang bagi amanah kambing ni dekat dia, dia sebat seorang-seorang. Orang bagi amanah untuk bagi orang makan, orang miskin makan, dia sebat bagi keluarga dia makan. Ya'ti bima ghalla. Dia akan datang dengan kambing di atas dia. Lalu dia kata, ya Rasulullah, selamatkan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Hari ini aku tak boleh bantu kamu. Dulu aku dah pernah cakap jangan khianat, tapi kamu khianat. Hari ini aku tak bantu kamu. Wa ala raqabatihi naqah. Dan di atas bahunya dia bawa unta. Laha rugha, unta dengan bunyi unta. Lalu dia kata, ya Rasulullah, anqidhni. Wahai Rasulullah, tolong selamatkan aku. Nabi kata, la amliku laka syai'a. Aku tak boleh tolong kamu. Dulu aku dah cakap jangan pecah amanah. Wa ala raqabatihi samit. Dia akan datang hari kiamat, di atas badan dia semua harta benda. Kereta, motor, rumah, komputer, semua benda dia bawa. Aircon, kipas angin, lampu dia bawa. Lalu dia akan kata, ya Rasulullah, anqidhni. Wahai Rasulullah, tolong selamatkan aku. Kata Nabi, la amliku laka syai'a. Hari ini aku tak boleh tolong kamu. Dan demikianlah seterusnya bagi orang-orang yang pecah amanah. Nabi SAW sebut setelah perang Badar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang tengok ada seorang lelaki ni dia mati dalam perang Badar. Lalu orang kata dia ni ahli syurga.
Nabi SAW datang. Nabi kata, inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Dia ni bukan ahli syurga. Aku lihat dia berada di dalam neraka memakai satu baju yang dia sembunyikan. Harta rampasan perang, dia sembunyi satu kat dia, dia simpan. Lalu dia mati terbunuh di medan perang. Nabi kata dia tak masuk syurga. Aku lihat dia duduk dalam neraka pakai baju yang dia ambil, yang dipecah amanah. Subhanallah. Kita bermaksiat kepada Allah, kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kita pecah amanah manusia, kita diazab di dalam neraka. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, man zalama qaida shibrin minal ard, sesiapa yang menzalimi satu jengkal tanah. Dulu beza tanah bukan pakai geran, beza tanah letak tanda. Jiran dia tak nampak, dia ambil tanda dia, dia tambah satu jengkal. Tanah dia, dia ambil tanah jiran dia satu jengkal. Kata Nabi SAW, tuwiqahu yawmal qiyamah sab'al aradi. Kalau dia buat itu, akan dicucuk dia di hari kiamat sehingga ke-7 pelusuk bumi. Banyak mana dia ambil? Satu jengkal. Ini dosa amanah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalau kita tak boleh memegang amanah, jangan ambil jawatan. Kalau kita takut kita termakan amanah orang, jangan sekali-kali terima duit orang. Sebab itu kata Nabi SAW kepada Abu Dhar Al-Ghifari, ya Abu Dhar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Nabi kata, wahai Abu Dhar, aku nampak engkau ini orang yang lemah, tapi aku sayang kepada engkau macam mana aku sayang kepada diri aku sendiri. La ta'muranna 'alal itsnain wala tawallayanna malal yatim. Nabi kata, wahai Abu Dhar, jangan sekali-kali jadi pemimpin, dan jangan sekali-kali engkau pegang amanah harta anak yatim. Subhanallah, ini Abu Dhar, seorang sahabat Nabi yang di antara paling zuhud. Nabi kata jangan jadi pemimpin. Mana kita nak letak keberanian kita kalau tu kerja kita tiap-tiap hari rebut jawatan? Pantang ada jawatan kosong, kita rebut. Pantang ada ruang boleh buat duit, kita buat. Esok semua ini akan datang dalam bentuk amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takutnya para sahabat sehingga kata Abu Sa'id Al-Khudri, hadayal umara ghulul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pemimpin kalau dia terima hadiah itu adalah khianat. Ataupun orang yang berkuasa apabila dia terima hadiah, dia telah buat khianat. Sebab mereka takut dengan benda ini. Hari ini kita terima hadiah daripada orang, esok kita tolong orang itu khianat. Kita gunakan kelebihan hubungan kita dengan dia untuk bagi bukan milik dia, itu khianat. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa berpesan tentang amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Amr bin Shu'aib, kata Nabi SAW, Nabi sebut addul khiyat wal mikhyat. Nabi kata jarum dan juga benang bagi kepada pemilik dia, kamu jangan ambil. Tuan-tuan, jarum punya nilai mahal tera mana? Murah. Benang mahal tera mana? Murah. Nabi kata addul khiyat wal mikhyat, bagi jarum, bagi benang. Fa innal ghulul narun wa 'arun wa sya'arun. Nabi kata narun wa 'arun wa syanarun. Nabi kata kerana pecah amanah itu adalah neraka. Itu adalah kehinaan dan itu adalah kehancuran. Besar mana pecah amanah tu? Jarum dan juga benang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, amanah kena jaga. Amat kita tak tahu macam mana orang boleh fikir. Hari ni orang pergi rampas bunga api, esok anak-anak dia main kat rumah. Subhanallah, beraninya dia. Hari ni dia boleh ambil apa yang dia nak dengan cara yang kotor, beraninya dia. Hari ni dia jadi inspektor, kerja dia inspek projek kerajaan. Dia tipu, dia tak inspek, tolong kontraktor kawan dia, berani dia. Langit mana nak menjunjung dia? Bumi mana nak junjung dia? Langit mana nak payungi dia? Orang Islam, negara Islam hancur kerana rasuah,
hancur kerana pecah amanah. Kata Nabi SAW, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang bagi dengan yang ambil rasuah. Bukan sahaja yang ambil, yang bagi pun Allah laknat. Subhanallah, ini bukan benda kecil. Kita bermaksiat dengan Allah, kita boleh bertaubat kepada Allah. Tetapi kita memecah amanah manusia, kita diazab kerana kita pecah amanah. Saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian, jauhi khianat. Jauhi orang yang buat khianat. Jauhi orang yang buat rasuah. Ini tuntutan agama. Dia bukan sekadar tuntutan hidup sosial, tapi tuntutan agama. Satu sen kita makan duit yang kita pecah amanah, kita akan junjung benda yang kita makan itu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan ini. Begitu juga sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang dia kata dia tak pecah amanah, tapi dia cuma tolong orang sahaja. Dia tak buat, dia tak ambil, tapi dia tolong orang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu pergi sandar kepada orang-orang yang zalim, kelak kamu akan disentuh oleh neraka. Jangan pergi sandar kat mereka. Maksudnya apa? Jangan duduk dengan mereka. Jangan ambil kelebihan daripada mereka. Kelak kamu akan disentuh oleh neraka. Dan kezaliman ini benda yang cukup Allah benci. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai hambaku, aku menjadikan kezaliman itu haram ke atas diriku. Kata Allah, Allah tidak menzalimi makhluk, dan aku menjadikan kezaliman itu haram ke atas kamu, dan janganlah sekali-kali kamu melakukan kezaliman. Zalim ini maksudnya apa? Ambil hak yang bukan kita punya, ambil hak orang lain, letak satu benda bukan pada tempat dia. Kita ambil harta orang yang kita tak layak ambil, kita pukul orang yang kita tak layak pukul, kita tarik kelebihan kepada orang yang layak dapat kelebihan itu semua adalah kezaliman. Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita semua tahu, semua orang mati syahid akan masuk syurga illa dain, melainkan orang yang berhutang. Dia tertahan. Sebab apa dia tertahan? Sebab hak orang lain, harta orang lain ada dekat dia. Apatah lagi kalau dia ambil dengan cara lain, kalau dia curi harta orang lain, kalau dia pukul orang lain. Ini semua akan menjadikan manusia hilang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kezaliman meskipun orang itu kafir. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Jaga-jaga kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana di antara orang yang dizalimi dan juga Allah tidak ada dinding, tidak ada pemisah. Doanya tu terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat zalim dengan orang. Jangan buat zalim. Kadang-kadang benda buruk ini menjadi darah daging dalam masyarakat. Semua orang buat. Orang pergi lapor, dia ni ambil rasuah. Pegawai tertentu ni ambil rasuah. Lepas tu datang 7-8 orang pegawai tu menyusahkan orang ni. Cari kesalahan orang ni, cari keburukan dia, cari juga kat mana nak kenakan dia. Akhirnya apa jadi? Semua orang diam. Salah guna kuasa, zalim, rasuah, semua orang diam. Semua orang ini dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bukan sahaja kita ambil rasuah kita berdosa, kita tolong orang yang buat itu kita berdosa. Lebih baik kita makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, daripada kita penuhkan mulut dan perut kita ini dengan harta-harta manusia dengan cara yang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah sebut, jangan makan harta benda kamu dengan jalan yang batil. Jangan makan harta anak yatim. Jangan makan harta yang kamu diamanahkan untuk jaga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada dosa khianat ini. Mudah-mudahan Allah membersihkan mulut dan juga perut kita daripada najis khianat ini. Orang isap dadah, dia bukan sampah masyarakat. Orang makan rasuah, itu sampah masyarakat.
Dia isak dadah, dia sendiri dia salah. Dia kutip rasuah, dia pecah amanah. Itu sampah dan kerosakan masyarakat. Itu barah yang paling buruk. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga orang sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada perbuatan khianat, dan juga Allah membenarkan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi tanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri haqqallahi 'alal 'ibad wa haqqal 'ibadi 'ala Allah?" Nabi tanya, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang kamu kena bagi? Dan apa hak hamba Allah yang Allah akan bagi kepada dia?" Mu'adz kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih tahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hambanya, mereka mesti menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah langsung. Dia tak pergi cari bomoh, dia tak pakai tangkai, dia tak pergi buat benda-benda ni. Dia tak sumpah dengan nama selain daripada Allah, dia tinggal semua benda ni. Dia tak pergi cari orang yang boleh tenun nasib, dia buang semua. Dia tak pergi ikut ilmu bintang, dia buang semua. Dia sembah Allah, dia yakin dengan Allah, dia tak sembah makhluk. Itu hak Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a." Kata Nabi, hak manusia pula, kalau orang itu tidak mensyirikkan Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Apa cara nak selamat daripada azab Allah? Jangan syirikkan Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, jauhilah segala bentuk syirik. Jauhilah segala bentuk syirik yang menghapuskan amalan kita. Tenun nasib, berjumpa dengan bomoh, menganggap benda-benda tertentu sial, mengambil pertolongan dengan selain Allah, takut kepada benda lain berlebihan sebagaimana takut kepada Allah. Jauhi semua benda ini. Hari ni kalau kita buka paper, ada muka surat khas horoskop. Kamu lahir bulan ni, perangai kamu begini, nasib kamu begini hari ni. Siapa percaya itu syirik dia. Syirik dia. Kata Nabi SAW, "Man ta'allama syu'batan minan nujum faqad ta'allama syu'batan minas sihir." Siapa yang belajar salah satu cabang ilmu bintang, dia ingat bintang tu bagi peranan pada hidup dia, tentukan nasib dia, maka dia telah belajar sihir. Jauhi segala bentuk syirik, diri kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada azab Allah. Tinggalkan dosa syirik, tinggalkan dosa sesama manusia, jaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Kita doakan kepada umat Islam, mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan ke semua umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril jihad wal mujahidin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المجاهدين اللهم دمر الكفرة والمبتدعة والملحدين اللهم أحلك الكفرة اليهود والنصارى والشيوعيين اللهم اجعل دائرة السوء عليهم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وأبواب رضاك وأبواب فضلك وأبواب بركاتك من السماء والأرض اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم وحدنا على كلمة التوحيد اللهم وحد قلوبنا على كلمة التوحيد اللهم ارزقنا حب المسلمين اللهم ارزقنا حب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم قد أحييتنا مسلما فأمتنا مؤمنا شهيدا في سبيلك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة